Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Yeremia babak ke-36. Baruk membaca naskah gulungan di rumah Tuhan. Mari kita bermula. Pada tahun keempat pemerintahan Raja Yoyakim, putera Raja Yosia, sebagai Raja Yahuda, Tuhan berfirman kepada aku, ambillah sebuah naskah gulungan dan tulislah di situ segala yang telah aku firmankan kepada engkau tentang Israel dan Yahuda, serta semua bangsa. Tulislah segala yang telah aku beritahu engkau sejak aku berfirman kepada kamu pada kali pertama, ketika Yosia menjadi raja sehingga sekarang. Apabila penduduk Yahuda mendengar tentang segala bencana yang hendak aku datangkan kepada mereka, mungkin mereka akan berhenti berbuat jahat. Jika demikian, aku pun akan mengampunkan kejahatan dan dosa mereka. Oleh itu, aku memanggil Baruk, anak Neria, dan imlakkan segala firman Tuhan itu kepadanya, supaya dia dapat menulis semuanya dalam naskah gulungan itu. Kemudian aku memberikan perintah ini kepada Baruk. Aku tidak lagi dibenarkan masuk ke dalam rumah Tuhan. Tetapi engkau, Baruk, mesti pergi ke sana pada masa orang berpuasa. Bacalah isi naskah itu dengan suara lantang, supaya mereka mendengar segala yang telah difirmankan Tuhan kepada aku dan yang telah aku imlakkan kepada kamu. Engkau harus bacanya di tempat semua orang dapat mendengarnya, termasuk penduduk Yahuda yang telah datang dari kota-kota mereka. Mungkin mereka akan berdoa kepada Tuhan dan berpaling daripada kejahatan mereka, kerana Tuhan telah mengancam mereka dengan kemurkaan dan berengnya. Oleh itu, Baruk membacakan firman Tuhan itu di dalam rumah Tuhan, tepat seperti yang Yeremia suruh. Pada bulan ke-9 dalam tahun ke-5 pemerintahan Raja Yoyakim sebagai Raja Yahuda, rakyat berpuasa supaya diperkenankan Tuhan. Semua orang yang tinggal di Yerusalem berpuasa, dan orang yang datang ke sana dari kota-kota di Yahuda pun berpuasa. Kemudian, sambil semua orang mendengar, Baruk membacakan naskah gulungan yang mengandungi semua yang telah aku katakan. Dia membacanya di rumah Tuhan, di bilik Gemaya, anak Safan, setiausaha negara. Biliknya terletak di halaman sebelah atas, dekat pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Apa isi naskah itu? Isi naskah gulungan dibacakan kepada para pegawai, ayat 11. Milhanya, anak Gemaya, cucu Safan, mendengar Baruk membacakan firman Tuhan dari naskah gulungan itu. Kemudian Milhaya pergi ke istana raja, ke bilik setiausaha negara. Pada masa itu, semua pegawai istana sedang bermesyuarat. Elisama, iaitu setiausaha negara, Delaya, anak Semaya, Elnatan, anak Alkabo, Gemaya, anak Safan, Zedekiah, anak Hanaya, dan semua pegawai lain ada di situ. Milhaya memberitahu mereka segala yang telah dibacakan.
oleh Baruch kepada rakyat. Kemudian para pegawai itu memerintah Yahudi anak Netaya, cucu Selemnya anak Kushi, supaya menyuruh Baruch membawa naskah golongan yang telah dibacakannya kepada rakyat. Baruch membawa naskah itu kepada mereka. Mereka berkata, "Silalah duduk dan bacakanlah naskah golongan itu kepada kami." Baruch pun membacakannya. Selepas itu, mereka saling memandang dengan cemas, lalu berkata kepada Baruch, "Kami mesti melaporkan hal ini kepada raja." Mereka bertanya kepadanya lagi, "Katakanlah bagaimana kamu dapat menulis semua ini? Adakah Yeremia mengimlakkannya kepada kamu?" Baruch menjawab, "Ya, Yeremia mengimlakkan tiap-tiap perkataan itu kepada saya. Lalu saya menulisnya dengan dakwa pada naskah ini." Kemudian mereka berkata kepadanya, "Kamu dan Yeremia mesti bersembunyi. Jangan biar sesiapa pun mengetahui tempat persembunyian kamu." Ya. Naskah ini akan dibawa kepada raja. Mari kita mendengar ayat 20. Raja membakar naskah golongan. Para pegawai menyimpan naskah golongan itu di dalam bilik Elisama, setiausaha itu, lalu pergi melaporkan semua hal itu kepada raja. Selepas itu, raja menyuruh Yehudi mengambil naskah itu dari bilik Elisama dan membacakannya di hadapan raja serta semua pegawai yang berdiri di sekeliling raja. Masa itu musim sejuk, dan raja sedang duduk di depan perapian di istana musim sejuk. Setelah Yahudi membaca 3 atau 4 lanjur, raja memotong bahagian itu dengan sebilah pisau kecil dan membuangnya ke dalam api. Raja melakukan hal itu terus-menerus sampai seluruh naskah golongan itu dibakar. Tetapi baik raja maupun pegawai-pegawai yang mendengar semua itu tidak takut atau menunjukkan penyesalan. Walaupun Elnatan, Delaya dan Gemaya memohon kepada raja agar naskah itu tidak dibakar, raja tidak mempedulikan mereka. Kemudian raja memerintah putera Yerahmeel, Seraya anak Azriel dan Seleya anak Abdil untuk menangkap aku serta Baruch, setiausaha aku. Tetapi Tuhan menyembunyikan kami daripada mereka. Yeremia menulis sebuah naskah golongan lain, ayat 27. Selepas Raja Yoyakim membakar naskah golongan yang aku imlakkan kepada Baruch, Tuhan menyuruh aku mengambil sebuah naskah golongan yang lain dan menulis semula segala isi naskah golongan yang pertama itu. Tuhan menyuruh aku berkata kepada raja, "Engkau sudah membakar naskah golongan itu, dan engkau bertanya mengapa Yeremia menulis bahawa Raja Babilonia akan datang, lalu memusnahkan negeri ini dan membunuh penduduknya, serta semua binatang di situ. Oleh itu, aku Tuhan berfirman kepada kamu, hai Raja Yoyakim, bahawa tiada seorang pun daripada keturunan kamu akan memerintah kerajaan Daud."
mayat kamu akan dibuang di luar sehingga terjemur pada waktu siang dan terkena embun pada waktu malam. Aku akan menghukum engkau, keturunan kamu dan pegawai-pegawai kamu kerana dosa kamu semua. Tiada sesiapa pun, baik engkau, penduduk Yerusalem ataupun Yahuda, yang mempedulikan amaran aku. Oleh itu, aku akan mendatangkan bencana yang telah aku ancamkan kepada kamu semua. Selepas itu, aku mengambil sebuah naskah gulungan lain dan memberikannya kepada Baruk, setiausaha aku. Lalu, dia menulis semua yang aku imlakkan itu. Dia menulis semua yang terkandung di dalam kitab gulungan yang pertama dan juga perkabaran lain seperti itu. Ya, kita mesti tahu walaupun bumi dan laut bergoncang atau dimusnahkan, tetapi ayat Tuhan akan kekal selama-lamanya. Ya, ini adalah Yeremia babak ke-36. Sekian, terima kasih. Shalom.